Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimi muslimat, khususnya warga di Nasihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di dalam rahmat, di dalam keberkatan, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat 5 hari bulan November 2021 Masihi bersamaan dengan 29 hari bulan Rabiul Awal 1443 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung lagi kuliah tafsir Al-Quranul Karim, siri yang kedua, surah Al-Qalam. Lepas pada surah Tabarakallazi Al-Mulk, juzuk yang ke-29, surah Al-Qalam. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Surah Al-Qalam bermula ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7 insya-Allah. Ayat ke-3 hingga ayat yang ke-7 surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Qalam ayat 3 hingga ayat 7. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, minggu lepas kita dah lalui tentang surah Al-Qalam ayat 1 hingga ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang nun, panjang lebar walaupun satu huruf, huruf nun, tetapi di sana ada maknanya ikan, di sana juga ada makna sumpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermulanya kita imbas balik bermula ilmu bila mana adanya penulisan, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacanya wahyu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kata ulama, bermulanya ilmu itu dengan qalam, dengan tinta, dengan pena. Penulisan kita dulu semasa kita pergi kuliah, tuan dan perempuan, kita kilik, kita bawa fail kita, duduk dalam bilik kuliah, study hard, sepanjang malam kita belajar untuk mendapat best student. Mungkin tuan-tuan perempuan ada yang best student ni, tak belanja kawan lagi ni, best student ni, pelajar terbaik di dalam aliran sains dan sebagainya. Kalau kita buka nostalgia sejarah kita, maknanya alhamdulillah, sekali-sekala kita boleh sama-sama kongsi semasa kita di bangku sekolah dahulunya, sekolah rendah. Saya dulu, untuk makluman tuan perempuan, lomba lari darjah 6 saya dapat nombor 1. Musabaqah tilawah Al-Quran juga nombor 1. Bukan nak kata, tapi nak bagi tahu. Mungkin Cik Safwan, lain-lain yang ada pengalaman tentang masa kita di sekolah rendah, sekolah menengah. Kita lah segala-galanya. Bukan nak kata kita, tapi maknanya alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, lomba lari nombor 1, lompat jauh, lompat tinggi. Jadi satu nikmat yang besar, manis masa kita di bangku sekolah
sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi saya nak sebut di sini ialah bermulanya ilmu dengan penulisan. Wal qalami wa ma yasturun. Dan kita imbah balik ayat yang kedua di mana bila mana Nabi SAW bangkit ataupun diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul dan Nabi, mulalah Nabi SAW menjalankan usaha dakwah, seruan mengajak manusia, khususnya musyrikin, munafik ataupun puak-puak jahiliah di zaman Nabi SAW, supaya mereka ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Nabi SAW pada awalnya digelar Al-Amin, Al-Amanah, sebut saja Muhammad, semua kepercayaan kepada Nabi SAW. Walaupun mereka tidak beriman, barang dagangan, barang mereka suruh pada baginda untuk jaga. Sehingga satu hari Nabi SAW naik Bukit Safa, beritahu, wahai musyrikin, wahai Yahudi, adakah kamu percaya kepada aku? Kami percaya, wahai Muhammad, engkau adalah segala-galanya. Engkau tidak pernah bohong, tak pernah dusta. Wahai Yahudi, wahai musyrikin, jika aku bagi tahu kamu di balik bukit sana ada tentera yang akan serang kamu, adakah kamu percaya? Ya, wahai Muhammad, kami percaya. Kamu tak pernah dusta dalam hidup kamu pun. Wahai musyrikin, wahai Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, banyak bani-bani ataupun suku kaum di Arab sana. Sesungguhnya selepas kita mati, kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya perhitungan untuk amalan baik kita, amalan buruk kita di dunia. Adanya hari kiamat, akan adanya penghisaban. Jadi kamu kena yakin, kamu kena beriman pada Allah Ta'ala yang ciptakan dunia, ciptakan akhirat, adanya syurga, adanya neraka. Abu Lahab bangun. Wahai Muhammad, dengan sebab ini kau kamu kumpul kami? Celaka kamu, wahai Muhammad, celaka kamu. Nampak? Kamu dusta, kamu bohong. Awalnya mereka percaya kepada Nabi SAW. Tapi bila Nabi dakwah, Nabi suruh mereka beriman pada Allah Ta'ala, mulalah mereka tuduh Nabi dusta, Nabi dah gila dan sebagainya. Abu Lahab rasanya cemuh, hina Nabi SAW. Celaka kamu, wahai Muhammad, adakah kamu kumpul kami semata-mata untuk bagi tahu perkara yang demikian, yang remeh-temeh, yang tak masuk akal? Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dia tuhmuh baginda, caci baginda. Allah Ta'ala turunkan wahyu kecelakaan buat Abu Lahab dan sebagainya. Jadi jelas bahawasanya pada permulaan mereka yakin dan percaya kepada kebenaran Nabi SAW. Apabila usaha dakwah, seruan agama dibuat oleh Nabi SAW, mereka tuduh baginda gila, tuduh Nabi SAW tukang sihir dan sebagainya. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, dan tidaklah kamu, wahai Muhammad, dengan nikmat Tuhan kamu sebagai Rasul Allah Ta'ala, kamu seorang yang gila. Hakikatnya mereka sebenarnya yang gila. Ayat 3, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pada pagi ini kita sambung lagi. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ayat ini jelas kepada kita betapa Allah Ta'ala meninggikan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi sebagai Rasul Allah, sebagai khatamun Nabi, sebagai Sayyidul Anbiya. Satunya ialah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerap kali baginda mendakwah umat baginda, khususnya para sahabat masa jahiliah dan sebagainya. Turunnya wahyu Allah Ta'ala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan Nabi SAW telah dakwah Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Dan hari pertama Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar di kalangan lelaki yang pertama masuk Islam. Sayyidina Khadijah di kalangan wanita yang pertama masuk Islam. Sayyidina Ali adalah di kalangan kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Hari yang pertama Abu Bakar masuk Islam, tuan perempuan, hari itu juga Abu Bakar telah menarik 6 orang sahabat-sahabat yang besar, termasuklah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman yang mengahwini 2 orang anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Hari itu juga Sayyidina Uthman masuk Islam di tangan Abu Bakar. Baginda SAW dakwah Uthman kata tunggu dulu. Banyak riwayat kita buka dalam sejarah, kata Uthman kata aku minta tangguh dengan baginda. Tapi Abu Bakar dakwah, dia tarik dia masuk Islam. Jadi Sayyidina Uthman masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata ulama, seluruh kehidupan Sayyidina Uthman, dia kahwin, seluruh kehidupan isteri dia, anak dia dan orang yang dia dakwah
sahabat-sahabat yang lain, semua amalan-amalan mereka yang sunatnya, yang wajibnya, yang fardu dan sebagainya masuk di dalam catatan Sayyidina Uthman. Dan segala-gala yang diamalkan pahala ganda untuk Sayyidina Uthman masuk ke dalam catatan Sayyidina Abu Bakar. Dan segala amalan catatan Sayyidina Abu Bakar masuk kepada amalan catatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tabarakallah. Ayat 3, wahai Muhammad, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sungguh untuk kamu wahai Muhammad, laka untuk kamu la ajran, ganjaran pahala. Berapa banyak kamu dapat? Ghaira mamnun, tanpa putus-putus, berterus sampailah hari ini, tuan-tuan puan. Kita sembahyang, kita puasa, kita sedekah, kita selawat, kita istighfar, kita buat baik dan sebagainya. Seluruh amalan kita, umat Nabi SAW sampai hari ini, catatan Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar. Maknanya hari-hari datang, imkan. Bukan outcome, imkan datang. Masya Allah, bukan harta benda, tapi amalan kebajikan. Dan semua sekali hakikatnya datang kepada catatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disebut ayat 3, wa inna laka, sebenarnya untuk kamu wahai Muhammad, la ajran ghaira mamnun, tanpa putus-putus kamu dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya baginda lebih kepada menyempurnakan akhlak daripada akhlak zaman jahiliah yang begitu teruk, bunuh anak perempuan hidup-hidup, minum arak dan sebagainya, berjudi. Tetapi datangnya Nabi SAW mengubah masyarakat Arab yang dahulunya begitu teruk sehingga dua kuasa besar, Rom dan Parsi, tidak ingin untuk menakluki kehidupan sahabat, para sahabat dahulunya sebelum Islam. Kenapa? Jika mereka takluk, sahabat begitu teruk, takut dia punya kehidupan mereka maknanya dipengaruhi oleh maknanya negeri takluk mereka sebelumnya. Mereka tak nak takluk sahabat. Datangnya Nabi SAW telah ubah masyarakat Arab jahiliah kepada yang beriman pada Allah Ta'ala. Lahirnya sahabat-sahabat Nabi SAW dan keimanan mereka, takwa mereka mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala gelar radhiyallahu taala anhum, Allah Taala redha kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia, keterampilan yang begitu tinggi telah telah mendatangkan tarikan kepada yang bukan Islam. Tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ceria, begitu gembira. Dengar tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut. Itulah akhlak ini menarik orang beriman, maknanya supaya lebih iman mereka, menarik orang yang bukan Islam kepada Islam yang sebenar. Hari ini minta maaf tuan-tuan rahmatullah, rata-rata kita yang baik alhamdulillah, tapi sebaliknya di luar sana kadang-kadang apa yang kita dengar lebih teruk. Pernah datang masuk telinga saya, aku ni kata Acung sembahyang juga hari Ahad. Aku ni jahat-jahat aku pun aku sembahyang juga, duduk rumah sewa sekali, dengan Cinonya, dengan Hindunya, dengan Melayu dan sebagainya. Aku ni jahat-jahat aku pun aku sembahyang juga hari Ahad. Tapi mu ni disebutlah nama Islam tu, mu ni tak pernah pergi berjemaah pun, bunyi juga Islam. Sewa sekali rumah kongsi, Islam ada, Cina ada, makan sekali dan sebagainya, minum sekali, tinggal sekali, satu bilik. Aku tak tengok kamu sembahyang pun. Orang Islam sana sembahyang Jumaat, kamu tak sembahyang pun. Aku minum 1 botol, kamu 3 botol. Nampak? Jadi akhlak sepatutnya ditunjukkan orang Islam untuk tarik yang bukan Islam kepada beriman pada Allah Ta'ala. Tapi orang Islam lebih teruk lagi. Kalau kita tengok dalam bab janji, orang Cina, orang Mak Saleh pun terpakti janji. Janji pukul 9, 8 dah sampai dah. Kita pukul 9, pukul 10. Barulah nampak batas hidung. Pukul 9 entah ke mana lagi. Contoh. Jadi maknanya, betullah disebut janji melaju. Nabi SAW datang untuk bawa umat ni dengan akhlak yang mulia. Sebab itu ada ayat 4, Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya kamu, wahai Muhammad, la'ala, berada di atas. Tuan-tuan perempuan. Di dalam bahasa Arab, ala ni maksud yang tinggi. Ala. Ajlisu ala kursi, saya duduk di atas kursi. Ala ni makna atas, saya duduk di atas kursi. Tapi bila ala ni tinggi di atas, tinggi, maknanya la ala atas pada atas. Macam tu lebih kurang. Ala ni lam takkid, maknanya saya duduk di atas. Ala ni atas, maknanya
la'ala, maknanya betul-betul di atas. Macam itulah. Nabi SAW, wahai Muhammad, wa innaka, sunnya kamu la'ala, betul-betul di atas. Hidup kamu khuluqin azimin, berada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Siapa yang puji? Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna. Walaupun adalah sikit sebanyak sebagai insan biasa melakukan kesalahan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salah di dalam bacaan, di dalam solat. Pernah riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat fardu sembahyang Isyak, disebut satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam salah bacaan dia. Seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab tegur Nabi SAW. Habis sembahyang, bagi salam, Ubay bin Ka'ab keluar daripada masjid. Kemudian Nabi SAW sudah wirid dan sebagainya, tanya sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabat, siapakah yang tegur aku dalam solat? Di sahabat di belakang makmum bagi tahu, belakang sebagai makmum tadi bagi tahu, ya Rasulullah, sahabat kami Ubay bin Ka'ab telah tegur kamu semasa kesalahan bacaan di dalam solat tadi. Jawab Nabi SAW, aku dah agak dah yang mana Ubay bin Ka'ab akan tegur aku. Kenapa? Dia seorang yang pakar, yang mahir di dalam Al-Quran, pembacaan hafazan dia. Sebagai insan biasa melakukan kesalahan, tak jadi masalah. Bahkan Nabi SAW pernah, maknanya 3 rakaat sahaja dalam solat, Nabi lupa. Ya Rasulullah, adakah wahyu turun untuk dia punya sedikit perubahan pada amalan kita? Kenapa kamu sembahyang Zuhur ya Rasulullah 3 rakaat? Nabi SAW tambah lagi 1 rakaat. Jadi satu kesalahan yang lupa sebagai manusia. Tidak mencacatkan kedudukan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu. Tapi akhlak yang mulia berada pada tubuh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat 5, fasatu basiru wa yubsiru. Wahai Muhammad, kelak mereka akan lihat, kamu akan lihat dan mereka juga akan lihat. Apa maksud di sini? Mereka tuduh kamu gila, mereka tuduh kamu tukang sihir. Betulkah tuduhan mereka? Kelak mereka akan mengetahui penilaian yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa satu bersiru, kelak kamu akan lihat wahai Muhammad, wa yubsiruna, dan mereka juga akan lihat apakah keputusan natijah daripada Allah Taala. Siapakah yang sebenarnya yang gila? Siapakah yang sebenarnya yang tukang sihir, yang memulakan huru hara dan sebagainya? Ialah musyrikin Yahudi. Kamu Muhammad diutuskan untuk target mereka. Mereka tuduh kamu gila, tuduh kamu tukar sihir. Itu daripada mereka. Hakikatnya kamu ni betul, kamu ni jujur, kamu ni mendapat redha Allah Subhanahu taala, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6, bi ayyikumul maftun. Siapakah di kalangan kamu wahai Muhammad, di kalangan mereka sendiri al-maftun, yang ke arah kegilaan ataupun yang bodoh, maftun, yang difitnah. Maknanya siapakah yang sebenarnya yang menimbulkan huru hara? Mereka tuduh kamu gila. Siapakah yang gila yang sebenar? Siapakah yang bodoh sebenarnya? Hakikatnya mereka yang tidak ada ilmu tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka. Bi ayyikumul maftun, siapa dengan kamu? Hakikatnya yang kata-katanya yang gila, katakan. Mereka tuduh kamu seorang yang gila, tuduh kamu tukang sihir. Dan kamu adalah merupakan Rasul Allah Ta'ala, merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bahkan kamu wahai Mak disebut sebagai Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyin. Maknanya Nabi yang terakhir dan penghulu bagi segala Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali ayat 7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna sunya rabbaka, Tuhan kamu wahai Muhammad, huwa a'lam, dialah yang lebih mengetahui, zat yang maha mengetahui, biman dhalla an sabilihi, di kalangan hamba yang sesat daripada jalannya. Riwayat menyebut bagaimana Nabi SAW dakwah pak saudara dia Abu Talib khasnya, wahai paman, masuklah Islam, kamu akan selamat, berjaya dunia kamu dan akhirat kamu, di akhirat aku syafaati kamu. Abu Talib, saya dah cerita dalam kuliah sebelum, Abu Talib, Abu maknanya ayah, Abu maknanya ayah, bapa. Talib kehendak, maknanya bapa yang kehendak. Cantik nama, Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Nabi nak sangat dia masuk Islam. Di penghujung hidup dia, Abu Talib terbaring menyandar. Nabi SAW datang, wahai paman, wahai pakcik, ucaplah la ilaha illallah, aku akan syafaati kamu di akhirat. Aku akan bagi
air daripada telaga Kausar, kamu minum air tak akan hilang segala-gala dahaga kamu. Wahai paman, ucaplah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan di sana ada Abu Jahal, di sana ada Abu Lahab. Apa kata mereka? Wahai Abu Talib, adakah kamu nak ikut telunjuk pesanan anak saudara kamu? Adakah kamu nak ikut mereka? Nak ikut dia? Sahabat-sahabat yang lain beriman, bahkan orang beriman dengan Muhammad ni orang yang bodoh. Nampak? Mana-mana dia ni, dia apa dah? Permain-mainkan. Dia nak ajak supaya Abu Talib tidak beriman kepada Nabi SAW. Nampak? Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab ni cuba main peranan nak tarik. Janganlah di saat-saat akhir pun Abu Talib memeluk Islam, beriman dengan Nabi SAW. Adakah kamu nak beriman dengan Muhammad? Yang budak hingusan, entah daripada mana, anak saudara kamu sendiri. Meninggallah Abu Talib tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Dari agak sedih, orang yang begitu gembira dengan lahirnya Nabi SAW, dimerdekakan, diberi makanan. Dengar lahirnya Nabi SAW, pak saudara dia, datuk dia pada awalnya begitu gembira, bagi jamuan makan free, gembira lahirnya Nabi SAW. Nampak? Datuk dia, cucu yang lahir, demikian juga pak saudara dia, bela Nabi SAW daripada kecil. Meninggalnya Abu Talib tanpa beriman, Nabi SAW agak sedih, menangis baginda. Menangis. Datanya firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, innaka, sunya kamu, la tahdi man ahbabta, tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu kasih, yang kamu cinta, yang kamu sayang dia banyak mana pun. Innaka la tahdi, kamu tidak boleh hidayah pada diri dia. Innaka la tahdi man ahbabta, orang yang kamu kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala dialah zat yang mana bagi petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapat terima hidayah daripada Allah. Dia sendiri yang tak nak sebenarnya. Kamu dakwah dia dan sebagainya, dia sendiri hatinya tak beriman. Walaupun dia nama dia cantik Abu Talib, tetapi hati dia dalaman keras tak nak terima. Walhal dia terima, dia meninggal, selamat dia. Tetapi kekerasan dia baik zahir, tetapi hatinya keras pedas, keras kering, tak nak terima hidayat taufik. Baginda SAW, wahai Abu Talib, paman, ucap dah la Allah, kamu dah nazak dah, nak mati dah. Dia dengar nasihat daripada Abu Lahab, Abu Jahal itu sendiri. Sampailah dia meninggal tanpa beriman. Nabi SAW agak sedih, datanya wahyu Allah Ta'ala dan akan memujuk Nabi SAW. Ayat yang ke-7 tadi, inna rabbaka, dia dah wahai Muhammad, Tuhan kamu sesungguhnya, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, biman dhalla an sad, orang yang sesat daripada jalannya, daripada jalan Allah. Siapa yang beriman dengan Nabi SAW, tomuh. Kenapa? Abu Jahal la'natullah alaihi, Abu Lahab la'natullah alaihi. Tengok bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, anak dia bernama Ikramah bin Abu Jahlin. Ikramah nama dia, Ikramah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal Allah Ta'ala laknat. Banyak yang menyusahkan Nabi, tetapi Ikramah bin Abu Jahlin, sahabat Nabi SAW yang masuk Islam, anak kepada penjahat Abu Talib, Abu Jahal semua orang kenal. Tapi Ikramah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, masuk Islam. Nampak? Ayahnya kepala pengat, ayahnya gangster, ayahnya maknanya taiko. Tetapi anaknya beriman kepada Nabi SAW, beriman pada Allah Ta'ala, dia telah masuk Islam. Sehingga keadaan Ikramah begitu tinggi, dia doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa dia baca Quran. Banyak riwayat menyebut dia baca Quran, haza kalamu rabbi, ini adalah ucapan, ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haza kalamu rabbi, ini adalah maknanya Al-Quran. Jadi keagungan Al-Quran itu masuk hati dia jatuh pingsan. Ini adalah kalam Allah Ta'ala, jatuh pingsan. Tuan-tuan perempuan, bagaimana Ikramah Abu Jahal, dia baca Quran jatuh pingsan. Nak bagi tahu betapa tingginya martabat hatinya, begitu sensitif, sehingga dia baca Quran sampai dia jatuh pingsan.
Dia pegang Quran saja. Jadi kita hari ini bagaimana yang jauh daripada Nabi SAW. Ikramah, anak Abu Jahal begitu tahap begitu tinggi, kita kena usaha pada kita, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Taala dia lebih mengetahui tentang siapa yang dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di penghujung Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita usaha pada diri kita, keluarga, bertambah rapatnya kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ikutan cara hidup kita mirip kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita datang akhirat nanti jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan kita ditunjukkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kehidupan kita mirip sama? Jikalah sama, alhamdulillah, kita di antara insan yang kamil, insan yang sempurna, mendapat rahmat Allah taala. Tapi sebabnya minta maaf jika lari daripada amalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah orang yang gagal, orang yogi, bukan saja dunia, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kurnia kelemahan saya, aku liqali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.